yang baru masuk boleh tulis nama di ruangan chat lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula balik memandangkan tadi ada masalah sedikit dengan internet. Okey, kita akan mula balik. Sekejap. Okey, cikgu akan buat present. Okay. Boleh nampak tak? Yang cikgu paparkan. Boleh. Okey, bagus. Okey, hari ni masih kepada bab 1 nomonisme. Okey. Standard pembelajaran hari ni ialah 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Standard pembelajaran ialah 1.41, mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Okey, pada sebelum ni kita belajar pecahan kan, hari ni perpuluhan 1.42, membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okey, kita akan tengok tertib dalam kat garis nombor tu. Ya. Kriteria kejayaan. Okey, apa yang murid akan dapat selepas pengajaran dan pembelajaran pada kali ini Cikgu harap kamu dapat mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor dan juga membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okey, yang tu kriteria kejayaan lah. Okey, kita akan sambung sikit lagi. Okey, kita akan pergi kepada buku teks Kamu semua ni dapat lagi buku teks? Tak lagi. Tak dapat lagi Tak lagi. Oh, okey, tak apa. Tak apa. Kita akan tengok. Cikgu akan present buku teks lah. Boleh? Okey, boleh nampak tak apa yang cikgu paparkan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Maksudnya perpuluhan pun ada nombor positif dan ada juga nombor negatif. Okey, aktiviti penerokaan 7 ni, okey, kita tengok kat sini. Dia menggunakan GeoGebra lah, guna komputer, tapi kita takkan kita tengok dia apakah keputusan dalam aktiviti tersebut. Okey. Sekejap. Okey, cikgu nak minta apa tu lagi kehadiran ni? Aiman Danish satu Bestari 4. Cuba baca yang cikgu paparkan. Aiman Danish. Okey, perwakilan perpuluhan. Okey, cuba baca. Internet tak okey Tak apa, cikgu tolongkan Perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama seperti integer dan pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada kosong, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Okey,
Maksudnya lepas kosong, kita tahu nombor perpuluhan dia. Cikgu bagi besar sikit lah, cikgu takut hampa tak nampak. Ya? Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama seperti integer dan pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Sifar tu maksudnya kosong ni lah ya. Okey, kita tengok nombor positif. Okey, lepas kosong, nombor perpuluhan dia apa? 0.1. Okey, kemudian lagi ke kanan ialah berapa? 0.2. Kemudian 0.3. 0.4. 0.5. Nilai semakin ke kanan lebih besar. Jadi cikgu nak tanya, antara 0.1 dengan 0.5, mana besar nilai dia? Siapa boleh jawab? Ni antara 0.1 dengan 0.5. Nilai perpuluhan yang mana yang lebih besar nilai dia? Hello? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Kosong poin lima, nilai dia lebih besar. Jadi nilai dia lebih besar ke belah kanan lah. Okey? Okey, kita tengok pula ke belah kiri. Nilai dia semakin kecil. Okey, nilai dia semakin kecil. Okey, bermula dengan kurang daripada kosong ialah apa? Negatif 0.1. Boleh? Kemudian nilai yang lebih kecil lagi, ke belah kiri lagi, negatif 0.2. Kemudian negatif 0.3. Kemudian kecil lagi nilai dia, negatif 0.4. Dan lebih kecil lagi nilai dia, negatif 0.5. Maksudnya ialah semakin ke kanan nilai dia semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Okey, jadi cikgu nak cuba tengok contoh 12. Okey, siapa yang boleh baca? Elisha baca, Elisha contoh 12. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okay. Pertama ialah 0.7. Kemudian negatif 0.5. Negatif 0.8. 0.2. Negatif 1.3. Tengok cara penyelesaian dia. Mula-mula kita letak kosong kat sini murid. Kita letak dulu garis. Buat garis. Langkah 1 kita buat garis. Tak nak mungkin ada murid baru masuk lagi nak. Mana Haifah? Datang bagi murid yang baru masuk. Cikgu nak kamu tulis dulu kehadiran nama di ruangan chat ni, nama dengan kelas. Ataupun letak kat ruangan, masuk kat dalam ruangan Telegram. Tulis nama kat Telegram, kat handset kamu, tulis kat Telegram tu nama dengan kelas. Tadi yang baru boleh hilang. Okay. Telegram tu tak. Nama dengan kelas kalau nama saja tak ni. Okey. Okey, baiklah kita pergi balik kepada contoh 12. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2, negatif 1.3. Okey, mula-mula langkah murid-murid, langkah pertama cikgu nak bagi tahu, langkah yang nombor 1 ialah kena buat garis nombor, buat garis panjang macam ni. Kat situ penyelesaian dia tak bagi tahu. Tapi kita kena buat. Okey, apa yang kena buat? Letak dulu titik kosong kat sini. Sifar kat sini. Boleh murid-murid. Kemudian kamu tengok soalan.
Yang mana satu nombor positif, yang mana satu nombor negatif. Kamu bezakan. Ini nombor negatif, betul tak? Lagi mana nombor negatif? Yang ni kan? Kamu tengok. Kamu asingkan dulu mana nombor negatif dan nombor negatif. Nombor positif. Okey, ada 3 nombor negatif kat sini. Barulah kamu tengok antara negatif 0.5, negatif 0.8 dengan negatif 1.3. Mana berada dekat dengan kosong? Yang mana dekat dengan kosong? Tadi kita cikgu ajak dah kan, kalau mana dekat dengan kosong? 0.1 dulu. Faham tak? Jadi kat sini apa? Antara 0.5, negatif 0.8 dengan negatif 1.3. Yang mana satu? Mestilah negatif 0.5. Dia dekat sikit dengan kosong. Barulah apa? Kat sini. Negatif berapa? Negatif 0.8. Okey. Kanti 3. Macam tu. Cara dia langkah pertama ialah apa? Kena buat garis nombor. Kemudian letak kosong, kemudian tengok nombor negatif. Kita susun dulu nombor negatif kat mana satu yang dekat dengan kosong. Okey, seterusnya kamu tengok pula 0.7 dengan 0.2. Mana dekat dengan kosong? 0.7 ke 0.2? 0.2 dekat dengan kosong. Kemudian apa lagi? Sini. 0.7. Pandai. Okey. Tak soalan. Agak-agak boleh buat tak? Latih nombor diri satu ni. Cikgu tak minta banyak. Cikgu buat nombor 1A. Sekarang buat dulu dalam buku. 0.6, negatif 0.7, 0.2 dengan negatif 0.3. Macam mana cara nak buat? Okay, cikgu bagi lagi sekali contoh. Sekejap nak. Cikgu akan pergi masuk kat dalam, kat sinilah cikgu bagi terangkan. Sekejap ya. Cikgu nak, ni takut kamu tak ingat ni. Takut. Cikgu tutup balik present, cikgu terangkan lagi satu lagi sebelum buat sebelum ni. Okey, katakan soalan contoh lagi. Okey, soalan contoh. Okey, 0.3 lagi 0.2 lagi negatif 0.4 lagi 0.1 negatif 0.1 kemudian 0.5. Okey, ada cikgu bagi nombor ni kan? Okey, macam mana nak susun ikat dia mana satu belah kanan yang mana belah kiri? Okey, langkah pertama macam mana kita nak buat? Siapa boleh ingat? Langkah apa nombor 1? Langkah pertama ialah kita buat garis nombor. Kemudian kita letakkan sini kosong. Boleh? Kemudian kamu tengok yang mana satu nombor negatif. Yang ni kan? Asingkan. Ni nombor negatif kan? Negatif 0.4, negatif 0.1. Mana satu dekat dengan kosong? Siapa pandai? Siapa boleh terangkan ni? Sini berapa? Kat mana dekat dengan kosong? 0.1. Tak ada 0.1 kena tulis negatif. Alicia pandai juga tapi ada kena sebut negatif 0.1. Okey, bagus Alicia. Lepas lagi belah kiri lagi apa? Negatif 0.4. Berapa? Siapa yang boleh jawab? Syifah Lisa. Ada siapa yang boleh jawab? Hello. Adam Hadi boleh Adam? Apa dah agak-agak yang belah kiri?
Negatif apa? Negatif 0.4. Okey, pandai. Bila cikgu tanya, kamu kena respon lah nak. Bagus, Alicia malam ni, wakil ni. Okey, negatif 0.4. Okey. Jadi, kamu tengok, mula buatlah garis nombor sini. Kemudian kamu letak kosong. Kemudian kamu letak yang mana satu nombor negatifnya paling dekat dengan kosong. Jadi, dekat dengan kosong ialah negatif 0.1. Kemudian negatif 0.4. Okey, sekarang ada berapa pula nombor positif? Ada berapa nombor positif? Ada berapa nombor positif ni kan? Nombor positif kan? Ada 3 kan? Okey, mana satu yang dekat dengan kosong? Apa agak-agak nombor kat sini? Ha? Kosong berapa? 0.2 dekat dengan kosong. Kemudian 0 point berapa? 0.3. Kemudian sini 0.5. 0.5. Jadi yang ni dia sebenarnya susunan dia. Hari ni mesti tahulah apa tu nombor positif, apa tu nombor negatif. Kena tahu. Nombor positif macam mana perpuluhan positif? Macam positif ni lah 0.5, 0.6 ni nombor positif, perpuluhan positif. Negatif apa? Negatif 0.2 contohnya. Okey, murid-murid? Okey, perpuluhan positif juga ada juga dia buat macam ni tau. Perpuluhan contohnya 1.5. Okey. Kalau negatif pula pun ada juga. Negatif 2.5. Okey. Ada juga negatif 0.8, 0.9. Okey, kalau 2.5 maksudnya dia lagi ke kiri lah. Nilai dia semakin kecil. Okey. Jadi boleh ingat balik tak? Cikgu ulang lagi sekali nak. Cikgu takut you all tak faham asal. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu harap kamu bagi feedback Cikgu tak tahu kamu ni ke tak. 0.9. Kemudian negatif 0.3. Kemudian 0.4. Dan negatif 0.2. Kemudian 0.4 dan 0.5. Okey. Okey, murid-murid. Antara nombor ni pula, macam mana nak susun kalau ikut garis nombor? Ikut susunan dia. Langkah pertama buat macam mana? Buat dulu garis nombor. Okey, kemudian letak apa? Letak kosong kat sini. Kemudian apa? Cikgu cakap kena pasti nombor negatif dulu. Perpuluhan yang negatif. 1. Lagi mana? 2. Lagi? 3 kan? Okey, antara negatif 0.3, negatif 0.2 dengan negatif 0.5, mana yang paling dekat dengan kosong? Siapa boleh jawab? 0.2. Negatif 0.2. Negatif 0.2. Bagus. Siapa tu nama yang cakap tu? Negatif 0.2. Kemudian apa lagi? Lagi ke kiri lagi negatif berapa? Berapa? Negatif apa? 0.3. 0.3. Negatif 0.3. Okey, lagi ke kiri lagi? Negatif 0.5. Okey, negatif 0.5. Dah nampak dah tu, dah reti dah gaya-gaya sikit tu. Pandai. Okey, sekarang ni baru pula kita tengok yang belah kanan. Yang mana dekat dengan kosong? Maksudnya nilai dia dekat dengan kosong lah. Okey,
Cikgu dah habaq. Awal-awal lagi kan, cikgu ingat bagian lain sekali. Nilai paling ke kiri, nilai dia apa? Cikgu cakap, nilai dia semakin besar ke nilai dia semakin kecil? Makin kecil. Nilai dia semakin kecil. Maksudnya semakin ke kiri, nilai kecil. Okey? Kecil. Kalau ke kiri, ke nilai dia kecil. Jadi bermaksud negatif 0.5 dengan negatif 0.2 nilai apa yang besar? Negatif 0.2. Nilai apa yang paling besar? Apa nilai yang paling kecil kalau kat dalam garis ni? Negatif 0.5. Sebab yang nilai kecil, makin kecil dia semakin ke kiri. Okey? Kita tengok pula nombor positif. Kalau nilai bagian besar, okey, saya bagi nombor warna lain pula Semakin ke kanan, nilai dia semakin apa? Nilai dia semakin besar. Dia semakin besar. Nah, hanya beza yang ni nombor perpuluhan. Okey? Semakin besar nilai dia semakin ke kanan. Okey, nampak tak yang apa cikgu buat tu tanda anak panah tu, maksudnya nilai semakin ke kanan nilai dia semakin besar. Okey, kita tengok dulu dekat dengan kosong sebab kita mesti nak buat daripada sini kan. Okey, kosong apa nilai yang kecil? Antara 0.9, 0.2 dengan 0.4. Mana nilai kecil? Kau pandai? 0.2. Pandai. 0.2. Alicia bagus ni. Dia aktif malam ni. 0.2. Okey, seterusnya. Ke kanan sikit. 0. berapa? 0.4. 0.4. Bagus. Apalah. Cikgu tak nampak muka cikgu. Pelajar lelaki nama apa? Yang jawab soalan cikgu tu. Mak. Izan Hakimi. Izzah Hakimi. Syarizan Hakimi. Izzah Hakimi. Betul? Syarizan Hakimi. Mizan Hakimi. Aduh, minta maaf nak cikgu. Hakimi lah, cikgu sebut lah Hakimi. Bagus Hakimi. Okey. Okey. Lagi apa lagi yang belakang dan lagi? Nilai dia bagi besar sekali. 0.9. 0.9. Alhamdulillah tercapai pun hari ni kriteria kejayaan lah, cikgu rasa boleh kot. Okey, kita pergi balik kepada soalan. Jadi hari ni mesti boleh panding dan mesti boleh susun ni untuk garis ni. Dia kamu tercapai lah juga. Okay, kita tengok soalan. Boleh buat soalan tak? Satu soalan pun jadilah. Okey, kita tengok soalan lah. Sekejap saya tutup balik kami. Kita pergi ke soalan buku teks. Ya. Okey, murid-murid cuba buat latih diri 1/4A dalam buku 1. Buat sekarang 1A dengan 1B. Boleh tak? Boleh. Buat dalam buku 1 nanti kena tunjuk. Okey, kamu onkan kamera juga. Lepas tu kamu cikgu bolehlah tengok kamu tengah buat kan. Okey. Boleh nampak tak apa yang cikgu paparkan? Hello. Boleh. 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 Okey, boleh buat sekarang. Okey, boleh buatlah soalan tu. Soalan 1 je tau. 1A dan B saja. Buat dalam buku 1. Okey, untuk pengetahuan murid, sekarang kita minggu ke berapa murid-murid? Minggu ke-5. Jadi tulis dekat buku tulis kamu tu latihan minggu ke-5. Okey. Tak apalah, latihan ni walaupun sedikit tapi at least kamu faham kan. Okey. Buat sikit-sikit lah. Kalau banyak nanti tak siap pun susah juga.
Okey, murid, Aiman Denny, satu bestari 4, Adam Hadi, banyak kena satu B3 noh. Dia tulis kat dalam Telegram noh. Sebab tadi saya ada dah macam Alicia semua dah tulis nama dah kat sini. Tapi bila saya terlive kat sini, dia hilang. Bosan nak ikut tahun 2, zaman tahun 3-nya. Ha? Bosan? Cakap dengan cikgu kah? Kalau dah siap, tunjuk kat cikgu. Hampa tutup, semua tutup. Tak payah tutup kamera lah. Cikgu rindu tengok hampa ni. You all pun 3-1, cikgu tak jumpa lagi hampa dalam kelas ni. Kita ni semuanya online kan. Maaf cikgu, adik saya tadi kita cakap. Oh tak apa. Oh, cikgu tak tunjuk lagi nombor yang macam ni. Garis nombor yang ada nombor 1 ni kan. Siap lagi nombor 1A. Okay, lagi 2 minit lagi. Lepas tu kita bincang lah, boleh? Boleh. Aiman siap dah Aiman? Adam Hadi siap lagi? Yang mana cikgu? Yang mana? 1A. 1A. Siap lagi 1A. 1A dengan 1B. Ya? Siap dah? Okey, boleh kita bincang. Lagi 1 minit lagi. Cikgu, saya tak sempat nak salin nota yang dalam online. Ada nota ke murid? Cikgu suruh buat latihan kan? Cikgu suruh buat latihan kan? Ya. Ya. Okay, kelas yang berikutnya pada hari apa murid? Hari Jumaat kan? Ya. Jumaat. Cikgu harap-harap cikgu tu hari tu cikgu balik kampung. Cikgu nak balik kampung Tak tahu boleh lepas ke tak. Cikgu harap malam tu internet ada lah kat rumah kat kampung tu Kalau tak ada maybe kita kena buat modul juga ni nanti.
Okey, boleh kita bincang? Sekejap, cikgu punya screen set. Okey, cikgu rasa cukup kot. Okey, siapa nak tunjuk dia ada jawapan? Man, tunjuk. Letak kat kamera tu. 1A pun jadi. Ustaz A. Okey, tak apalah. Cikgu tunjuk. Apa ni? Jangan kerja. Apa tengok dengan jawapan hampa nak. Cikgu present. Tak masuk present. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak ke tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok pada soalan nombor 1A. Okey, Adam Hadi tolong baca Adam. Bagi yang setiap berikut. Tak nampak Mana dah? Dia lambat sikit. Okey, bagi setiap yang berikut apa? Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, nombor 1A. Okey, 0.6, negatif 0.7, 0.2, negatif 0.3. Okey, apa langkah pertama yang kita kena buat murid-murid? Kena buat garis nombor dah. Soalan tanya soalan. Jom. Saya punya lukisan tak elok. Sat. Bagi elok sikit. Okey, saya buat garis elok. Okey, saya tak guna peparing ni susah ni. Guna peparing ni. Okey, kemudian saya letak apa murid? Saya letak kosong kat sini. Boleh? Mana nak pula dia? Lari ni. Sat. Tiba-tiba cikgu punya ni dia lari. Lebih malu pula. Salah. Cikgu tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia dia auto pula. Astaghfirullahaladzim. Sat. Mana pula nak? Tiba-tiba ni. Oh, dia naik. Tak apalah, kita buat kat dalam ni lah. Dah sekejap cikgu tonton buat present lain. Sebab cikgu tengok stop present. Bila buat kat dalam tu tak boleh lah pula. Apalah, kita share buku je lah. Okay, mula-mula kita kena buat apa murid-murid? Siapa pandai? Mula-mula kita kena buat garis cikgu buat nombor. Sat, cikgu iris. Okey. Okey, mula kita buat garis nombor panjang. Kemudian letak apa murid? Kosong. Okey. Kita tengok dulu nombor negatif. Ada perpuluhan negatif. Yang mana? Nombor negatif 0.7 lagi mana satu? Negatif 0.3. Okey, mana yang dekat dengan kosong? Negatif? Negatif 0.3. Apa anda negatif 0.3? 0.3. Okey, lagi ke kiri lagi. Apa dia jawapan dia? 0.7. Negatif 0.7. Jawapan dia kena tulis negatif. Tak boleh cakap sebut 0.7. Salah. Negatif 0.7. Sebut lagi sekali. Negatif 0.7. Negatif 0.7. Negatif 0.7 sebab kalau sebut 0.7 kedudukan dia bukan belah kiri. Tapi kedudukan dia di belah kanan. Okey, atas sikit pada kosong. Maksudnya belah kanan sikit dengan kosong apa? 0.6 ke 0.2? 0.2.
Okey, 0.2. Pandai, 0.2. Lagi ke kanan 0. Berapa? 0.6. 0.6. Okey, bagus 0.6. Jadi murid-murid, soalan 1B saya cikgu tak boleh bagi jawapan lagi. Kalau cikgu bagi jawapan nanti ke kawan yang apa baru dan tengok tayangan ulangan, depa tengok ada jawapan dah. Tak maulah. Jadi kamu buat, kamu snap letak kat dalam Telegram. Boleh? Hello? Boleh. 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 Okey. Kita sambung lagi pula dengan contoh yang ke-13. Okey. Tengok bagaimanakah anda membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Tengok soalan. Dia nak ikut apa? Dia suruh buat macam mana? Ikut tertib. Jadi kan kita tengok contoh. Baca soalan, baca dulu dia punya penerangan. 2 atau lebih perpuluhan boleh dibanding nilainya dan disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Tengok tertib menaik tu maksudnya apa murid-murid? Cikgu cakap tadi. Tertib menaik maksudnya nilai dia semakin apa? Semakin besar. Tertib menaik maksudnya nilai kecil kepada nilai besar. Besar. Kalau tertib menurun ialah daripada nilai besar ke nilai yang kecil. Kena faham tu. Tadi cikgu ada bagi tahu kan, cikgu tunjuk draw. Semakin nilai dia semakin ke kanan, nilai dia semakin besar ke makin kecil. Cikgu cakap tadi. Besar. Nilai semakin besar. Semakin ke kiri nilai dia semakin kecil. Jadi kalau dia kata tertib menurun maksud nilai besar ke nilai kecil. Nilai tertib menaik ialah nilai kecil ke nilai besar. Maksudnya kita macam naik tangga lah. Kalau tertib menaik dia mana-mana apa? Tingkat 1, kemudian naik tingkat 2, kemudian tingkat 3 kan? Kalau tertib menurun apa? Daripada tangga tingkat 3, turun tingkat 2, kemudian turun lagi tingkat 1, kemudian apa? 0, kemudian negatif 1. Tapi yang ni nombor biasa. Kita nombor perpuluhan. Okay, kita tengok contoh 13. Okay, tengok contoh 13. Okay, apa contoh 13? Siapa nak boleh baca Hadi? Tolong baca Hadi. Tak ada dah. Berapa orang tinggal? 2 orang ke? Cikgu lah bacakan. Okey. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Tertib menurun bermaksud daripada nilai besar ke nilai yang kecil. Macam mana kita nak tahu nilai yang besar? Nilai besar mestilah nombor positif dulu kan? Positif pun nak yang paling besar. Okey, kan ni kita tengok antara nombor positif ada berapa kat sini? Ada 2 kan? 0.5 dengan 1.4. Mana nilai agak-agak lebih besar? 0.5 ni maksudnya separuh. 1.4 ni maksudnya lebih daripada 1. Jadi mana lebih besar nilai dia? 1.4. Nampak tak cikgu tunjuk sini? Dan nilai dia lebih besar. Jadi nilai dia ialah yang paling besar ialah 1.4. Kemudian turun apa? 0.5. Kemudian turun lagi apa? 0.3. Negatif 0.3. Kemudian negatif 0.7. Kemudian nilai yang paling kecil ialah negatif 1.6. Okey. Jadi sebagai kerja sekolah pada malam ini, tadi cikgu suruh buat soalan nombor apa? 1A dengan B kan? Ya. Ada kan? 1A dengan B. A dah kita bincang kan? B belum lagi kan? Ya. B kena buat. Okay. Ya. Dan juga murid-murid
kena buat latih diri 1.4B. Soalan nombor 1 cukup lah. Boleh murid-murid? Boleh. Boleh. Buat dalam buku apa? Buat 1 dengan 2 lah kot. Cubalah nak. Kalau tak, nanti cuba tengok kalkulator ke macam mana cara. Okey, soalan apa? 1 dan 2. Okey, kalau tak reti boleh buat call guna Telegram tu. Cikgu macam mana nak buat? Okey, boleh? Jadi buat soalan ni ya. 1 AB dengan 2 AB. Boleh murid-murid? Boleh. Boleh. Kerja sekolah. Sampai situ saja. So kerja sekolah yang ni ya. Kerja sekolah apa dia? 1 dengan 2. Dalam buku 1. Cikgu kalau kamu perasan, cikgu tak tanda tau. Tanda lagi hampa punya yang latihan ada hampa buat pecahan tu. Sebab apa saya tak tanda? Sebab tak ramai lagi yang dia hantar kat saya. Kalau saya tanda, kawan-kawan tengok, jauh kali nak tak nak. Jadi saya kalau perasan kat dalam Telegram tu ada kawan yang hantar dah jawapan dalam Telegram, saya tak tanda, saya senyap dulu. Okey. Sebab saya nak bagi tengok ramai dulu yang buat. Kalau tidak, untunglah yang buat kemudian kan. Dia tengok saya dah tanda betul dah, senang dia nak tengok kawan agak mau. Okey. Yang ni buat dulu 1 dengan 2. Boleh murid-murid? Dalam buku 1. Okey. Cikgu rasa tak payah buat lama sangat sebab nanti internet apa banyak pula. At least kita ada kelas malam. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey, jumpa lagi semua. Tahniah pada semua. Nanti kamu tengoklah muka kamu masuk dalam YouTube nanti. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey. Salah.